sarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran sebelum kita memulakan kisah seram alam jin. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Pada permulaan ini mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada saudara-saudara kita yang lainnya, insya-Allah. Bagi mereka yang baru menonton untuk siri chapter Kisah Benar edisi khas ni, sekiranya ingin mengetahui hujung dan pangkal kisah ni, aku sarankan kalian bolehlah semak dalam chapter-chapter yang sebelumnya supaya lebih memahami flow pergerakan kisah-kisah ni. Tanpa membuang masa, kita sambung semula kisah seram alam jin dalam chapter Kisah Benar edisi khas Wanita Mengintai di Bawah Katil atau Jin Hantu di Bawah Katil. Gangguan yang kali ini merupakan titik permulaan berubahnya hidup akakku dan bermulanya juga permulaan dampingan dari alam jin. Walaupun pada dasarnya akakku tak merelakan sama sekali. Malam tu akak sulung aku ni benar-benar dalam mood nak tidur. Dalam mata sayu-sayu nak pejam tu, tiba-tibalah pula belakang leher akak aku ni rasa meremang, lepas tu panas berbahang. Bahang tu dari leher kemudian naik ke belakang telinga dan naik lagi sampai ke atas kepala. Seiringan dengan rasa berbahang tu, tiba-tiba akak aku ni dapat lihat kelihatan di sebalik tingkap tu ada pula cahaya limbahan warna orange. Seakan-akan macam ada lampu limpah spotlight di luar rumah. Walhal masa tu tak ada lampu spotlight luar rumah. Tiba-tiba dekat luar tingkap bilik akak aku ni ada jelmaan susuk warna putih yang bergerak dari arah sisi kiri ke arah sisi kanan tingkap. Susuk putih tu dia macam ni tau. Dia bukan macam keadaan orang berjalan macam ni, ada bahu bukan. Tapi melayang-layang. Macam ni melayang-layang. Melayang. Astaghfirullahalazim. Mengucap panjang tu akakku ni. Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu apa yang akakku rasa waktu ketika tu. Dalam bilik dalam sorang-sorang pula tu. Susuk putih tu yang melayang-layang tu tak lama tau. Kejap je dia melayang kemudian hilang. Lepas hilang dia susuk putih tu, cahaya biasan di sebalik tingkap tu pun juga hilang. Dengan serta merta hilangnya. Hilang je susuk putih tu, cahaya tu pun hilang. Kalau kalian akan, boleh ke kalian tidur dan alami seperti mana yang akak aku alami pada waktu ketika tu? Kalian macam mana? Boleh tidur ke? Kalau aku, Allahualam, tak tahulah. Penonton dan pendengar yang aku hormati sekalian, kalian jangan buat kesimpulan dulu. Memang benar penampakan susuk putih yang melayang tu sudah tidak kelihatan lagi. Akan tetapi akak aku rasa macam ada bunyi sesuatu tau di bawah katil. Bunyi macam benda bergeser-geser dengan permukaan lantai di bawah katil. Aduh. Beramang pula aku ni. Jangan kacau aku dulu Bagi aku teruskan, bagi habis cerita dulu. Okey, kita teruskan. Kita buat tak tahu je. Okey, waktu ni akak aku memang tak fikirkan benda tu tau. Sebab dalam fikiran dia mungkin kain cadar katil yang ditiup kipas angin mengibas-ngibas permukaan lantai bilik tu. Tapi akak aku cakap bunyi tu agak kesat bunyi dia. Agak kuat dan bukan seakan-akan geseran cadar katil. Akak aku ambil keputusan untuk lihat sedikit
sedikit yang dimasukkan ni mengintai sikit dari atas katil. Mengintai dengan menggunakan sebelah mata macam tu. Sebelah mata. Masa akak aku ni memulakan pergerakan untuk mengintai dari atas katil dengan hanya menggunakan sebelah mata macam ni, tiba-tiba, Allah, ya Allah. Okey, tiba-tiba keluar satu jasad. Keluar seperti disorong keluar dari bawah katil. Macam ni dia keluar. Tubuh manusia yang lengkap dalam keadaan terbaring tegak menyusur keluar dengan pantas tau. Jasad wanita tu je keluar daripada bawah katil dalam keadaan tegak memandang tepat ke arah akakku yang sedang melihat sebelah mata dari atas katil. Apa perasaan kalian kalau kalian berpeluang melihat macam situasi ketika tu? Takut? Pengsan? Menjerit? Kalau akulah kan, aku pijak muka tu sambil lari keluar bilik. Akakku nampak je benda tu secara spontan terus palingkan badan muka dia, baring balik dalam posisi nak tidur tadi. Selimut sambil mulut ni bacalah apa yang dia ingat pada waktu ketika tu. Tak tahulah baca doa makan ke, doa keluar tandas ke, tapi apa yang dia ingat dia bacalah pada waktu ketika tu. Dari apa yang akak aku terangkan pada aku, tubuh jasad tu pakaian dia warna putih. Tubuh jasad tu menyerupai seorang wanita. Rambut panjang yang dilepaskan bebas. Muka dia kabur dan samar-samar blur sedikit. Tapi akakku cakap walaupun kabur-kabur raut wajah dia, tetap boleh nampak dengan agak jelas raut wajah wanita tu agak cantik tau. Cantik dan tersenyum. Kalau kalian tanya sama ada akak aku takut tak takut, apalah tak takut. Akak aku memang takut ketika tu. Siapalah yang tak takut tiba-tiba ada jasad tubuh badan manusia wanita keluar dari bawah katil. Siapa yang tak takut? Yang waras mesti takut. Yang gila je tak takut. Akak aku yang tengah selimut ni baca apa-apa surah dia tahu, menggigil sampailah dia tertidur. Nasib baiklah jasad yang akak aku nampak ni, jasad tu tak bangun, tak berbisik dekat telinga sambil berkata-kata, "Adik, tak tidur lagi ke?" Ya Allah. Keesokan paginya, akak aku pun ceritalah dekat mak aku apa yang dia nampak, apa yang dia lalui pada malam tadi, apa yang timbul bawah katil. Bila mak aku dengar, mak aku katalah pada akak aku, "Long, benda ni dah macam mula minat dengan kamu tau. Jadi mak pesan kamu jangan sembang dengan dia. Buat-buat tak tahu je ya Long. Buat-buat tak tahu je. Jangan kamu tunjukkan minat sangat. Faham ya?" Lebih kurang macam itulah kata mak aku. Lebih kurang. Aku cuma lakukan balik je, tapi lebih kurang lah. Lebih kurang. Boleh dikatakan setiap minggu 2-3 kali juga akak aku diganggu penampakan jasad berupa wanita ni. Sebagai contoh ya, tengah tidur malam, tengah lena tidur ni, tiba-tiba akak aku terjaga dari tidur. Kemudian dia dengar ada suara wanita memanggil lembut nama akak aku. Contohnya aku gunakan nama samaran tau, bukan nama akak aku sebenar. Sebagai contoh nama samaran. Contoh ya. Lina. Macam tu lah. Contoh. Dan kadang-kadang juga masa nak tidur, jasad wanita ni muncul di bucu katil, di bucu dinding. Selepas tu ada pula kadang-kadang sedar-sedar tengok dah berdiri di tepi katil sambil melihat akak aku yang sedang posisi nak tidur. Kadang-kadang macam tu. Akak aku ni tak adalah beranian sangat. Setiap kali jemaah tu muncul, akak aku akan tutupkan muka dia dengan bantal sampailah tertidur. Tapi kalian kena tahu ya, ini poin yang sangat penting ya. Sangat-sangat penting poin ni. Setiap kali sebelum jemaah jasad wanita ni muncul, akan ada satu rasa beremang bercampur panas berbahan di belakang leher akak aku ni, yang bermula dari belakang leher naik ke belakang telinga sampailah ke atas kepala. Kemudian selepas bahan tu naik ke atas kepala, barulah benda tu, jasad wanita tu memunculkan diri dia. Dia ada perasaan dulu, kemudian kita dapat tahu
Hei, dia damai dah, lebih kurang macam tu. Dia ada permulaan poin dia. Jadi selepas kekerapan gangguan malam tersebut, mak aku berusaha tanya pada jiran-jiran, saudara-saudara dan adik-beradik kandung untuk memagar rumah ni. Sepanjang proses memagari rumah pernah melibatkan 3 orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu abang kepada mak aku, orang kampung aku dan juga orang luar kampung aku. Yang mana orang luar kampung aku dengan orang kampung aku ni dua-dua dah arwah sekarang ni tahun 2021. Yang abang kandung mak aku ni tu ada lagi sampai sekarang aku panggil dia Wak. Masing-masing memagar rumah aku dengan cara masing-masing. Gangguan pocong tu dah tak ada dah, tapi masih lagi yang satu ni jin yang seekor ni, yang degil ni, yang kerap sangat datang hadir mengganggu akak sulung aku. Tinggal dia seekor ni. Salah seorang yang terlibat memagari rumah aku ni, dia berkata pada mak aku, dia dapat gambaran. Tak tahulah gambaran tu dia dapat daripada mana kan, tapi wallahualam, yang katanya dulu-dulu, aku ulang lagi sekali, zaman dulu, tapak rumah aku ni ada satu pokok yang sangat besar. Di pokok yang sangat besar ni didiami oleh seorang ibu dan juga seorang anak perempuan. Okey, aku terangkan dulu pada kalian semua pendapat aku. Pendapat aku, ibu dan anak yang dimasukkan ni sebenarnya adalah jin, bukan manusia, tapi dari golongan makhluk yang digelar jin. Katanya lagi, pokok besar ni pernah disambar di panah petir. Petir pertama, petir kedua dan sambaran petir ketiga membuatkan anak perempuan jin ni terkorban katanya. Jadi untuk sekian lama ibu jin ni memang sendirian sehinggalah kami berpindah di tapak ni. Kebetulan bekas tapak pokok besar tu benar-benar berada di atas tapak bilik akak sulung aku ni. Itulah penyebabnya ibu jin ni berkenan dengan akak sulung aku. Katanya nak dijadikan cerita, katanya lah. Ni yang kata si pengubat tu lah ya. Kata dia, bukan kata aku tahu. Kata dia, apa yang disampaikan oleh orang ni, aku tak katakan betul dan tak katakan benar dan tak katakan salah. Sebab ianya info dari orang perubatan tu yang menyampaikan maklumat pada akak dan mak aku. Jadi benar atau tidak, wallahualam. Hakikatnya, kenapa jin berupa jasad wanita ni terus menerus ganggu dan berdamping dengan akak aku, tak ada jawapan yang sahih dan tepat. Wallahualam. Sejurus selepas banyaknya gangguan yang dialami oleh akak aku ni, dalam jelmaan jin berupa jasad wanita yang kerap sangat berulang-ulang, jadi akak sulung aku ni macam dah lali tau dengan jin ni. Pada mulanya memang suspend, tapi sampai satu tahap tu, bila dah rasa panas di leher ni, telinga kepala ni, akak aku dah kata apa, contoh ya, dia damai dah, dia datang lagi, Allahu Akbar. Lebih kurang macam tu, macam dah biasa pula. Rasa dia bergemang kat leher ni, panas, naik ke kepala, dah tahu dah, dia nak datang. Tapi kalian mesti fikir, tertanya-tanya, apa yang bapa aku buat? Kat mana bapa aku masa mak dengan kakak sulung aku ni kena ganggu? Bapa aku tak ambil berat ke? Soalan-soalan ni bukan kalian je yang tertanya-tanya, tapi pada waktu ketika tu akak sulung aku pun tertanya-tanya soalan yang sama. Cuma tak berani nak ajukan soalan tu pada bapa aku. Sebab bapa aku ni memang orangnya yang sangat tegas dan sangat tegas. Mak aku pula memang tak nak tanya pada bapa aku ni, sebab mak aku percaya dan yakin sangat-sangat bapa aku tak akan buat sesuatu keputusan tanpa sebab. Apa yang bapa aku buat mesti ada kebaikan tersirat untuk anak-anak je. Kerana mak aku tahu dan kenal sangat siapa bapa aku. Aku tak akan dedahkan sekarang. Kalian kena tunggu sampai satu bahagian nanti akan aku bongkarkan siapa bapa aku. Apa yang aku boleh bagi sedikit petunjuk dan info kepada kalian semua, bapa aku dulu memang dikenali oleh warga Malaysia pada era zaman 80-an disebabkan satu tindakan yang menggemparkan dunia politik tanah air. Kalau kalian typing di carian Google nama bapa aku ni, adalah jumpa artikel dia. Makhluk jin yang berupa wanita tu hanya berkelakuan baik pada akak aku, tapi tidak sama sekali kepada mereka yang benar-benar mencabar kewujudannya. Ini yang berlaku dalam kisah yang akan datang, di mana bukan sekadar jasad ni mengamuk tau, tapi hadir dengan raut wajah yang menyeramkan. Jangan ganggu aku.
Kita berhenti setakat je dahulu. InsyaAllah kita akan sambung chapter yang kelima ni kepada chapter-chapter yang seterusnya. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin yang hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Dan tidak terkecuali di kalian, aku pun dah tersasut, di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Apalah yang kacau. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh, tak ada masalah. Kalian hantar je kepada aku dengan kiriman email yang aku dah kongsikan, address di description di bawah. Minta tolong kalian semua ada pengalaman ya, apa yang kalian lalui, mohon sharekan kepada aku, kongsikan kepada aku. InsyaAllah aku akan cuba terangkan kepada umum dengan cara aku sendiri setelah aku amati dan hayati betul-betul kisah-kisah kalian yang kalian lalui. InsyaAllah ya, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian subscribe. Okey, mohon jasa baik kalian subscribe, share dan like supaya kalian dapat notification kisah-kisah seram yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Selasa dan Jumaat, insya-Allah jam 11 malam kita akan bersambung kisah ni dalam chapter yang ke-6, kisah seram, kisah benar edisi khas yang bertajuk Muka Jin. Dia dah marah dah. Dia dah marah. Siapa suruh cabar? Kan dah marah. Dalam kisah seram Alam Jin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.